Selamat pagi Tuan. Nama saya Shivaningan Analaki Arokyasamy. Saya dari kelas DEM 2B. Nombor metrik saya ialah 16 DEM 21F 1057. Selamat petang Tuan. Nama saya Khairul Senagiramu. Nombor metrik saya 16 DEM 21 F1037. Saya dari kelas DEM 2B. Selamat petang Tuan, nama saya Surya Ilanggowen. Saya dari DEM 2B dan nombor metrik saya ialah 16 DEM 21 F1 015. Hari ini kita akan buat perbincangan tentang adat budaya pelbagai kaum di Malaysia dapat memupuk perpaduan dan keharmonian antara kaum. Antaranya, apakah maksud kebudayaan? Kebudayaan merupakan seluruh cara hidup sesuatu masyarakat atau seluruh aspek pemikiran dan tingkah laku manusia yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain melalui proses pembelajaran. Kebudayaan amat penting bagi individu atau masyarakat. Cara hidup sesuatu kumpulan manusia atau masyarakat itu tidak dapat difahami melainkan melalui kebudayaan. Kebudayaan dapat membezakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dalam konteks Malaysia, kebudayaan itu dilihat daripada aspek persamaan dan perbezaan cara hidup antara kita sebagai rakyat Malaysia yang kita panggil sebagai masyarakat Malaysia. Apa yang dimaksudkan sebagai kebudayaan di sini menurut definisi sosiologi ialah cara hidup yang menjadi kepunyaan bersama. Dari perspektif sosiologi, kebudayaan membawa pengertian segala hasil dan idea yang dipelajari dan dikongsi oleh ahli-ahli dalam sebuah masyarakat. Ini termasuklah segala kepercayaan, nilai-nilai politik, adat resam, undang-undang, moral, institusi sosial, seni lukis, bahasa dan bahan-bahan material. Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan daripada penjajah Inggeris, kita mewarisi cara hidup zaman penjajah yang mengamalkan dasar divide and rule. Masyarakat terbahagi kepada golongan atau ras dengan kebudayaan yang bercorak sukuan. Masyarakat pada ketika itu tidak mempunyai dasar-dasar kebudayaan yang pokok yang menjadi kepunyaan bersama. Kesan daripada warisan zaman penjajahan itu menyebabkan rakyat Malaysia tidak mempunyai kejiwaan Malaysia. Warga negara yang berasal dari golongan imigran masih meletakkan tahat setia dan berkiblat kepada negara asalnya. Oleh itu, wujud semacam banteng budaya iaitu cultural barrier antara golongan imigran dengan penduduk peribumi Malaysia adalah diakui bahawa perbezaan keturunan atau penduduk peribumi Malaysia adalah diakui bahawa perbezaan keturunan atau ras tidak dapat dihapuskan, tetapi ciri-ciri kebudayaan yang pokok harus ditunjukkan supaya dapat menentukan corak kepribadian kebangsaan yang memperlihat identiti masyarakat Malaysia. Dengan cara yang demikian, corak kebudayaan sukan dapat diperkecilkan dan semangat kebangsaan Malaysia dapat diperkukuhkan demi untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersepadu.
Seterusnya, kawan saya akan bersambung tentang perbincangan tersebut. Terima kasih Surya. Tanpa membuang masa, saya ingin meneruskan dengan isi saya. Malaysia mempunyai keunikan dari segi latar belakang masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum, misalnya Melayu, Cina dan India, yang mempunyai keistimewaan budaya masing-masing. Salah satu aspek yang menyumbang kepada keistimewaan masyarakat Malaysia ialah makanan tradisional, yang merupakan salah satu warisan tradisi bagi setiap kaum. Dengan kepelbagaian makanan yang terdapat di Malaysia, ini sebenarnya dapat memberikan ruang dalam proses mengukuhkan ikatan perpaduan antara kaum, yang secara tidak langsung menggambarkan tradisi kehidupan masyarakat Malaysia. Terdapat beberapa makanan setiap kaum yang dapat dilihat memberi peranan yang besar dalam memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Antaranya ialah nasi lemak, yang merupakan makanan tradisi orang Melayu namun dinikmati oleh semua masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Antara makanan kaum Cina yang menjadi kegemaran masyarakat ialah dumpling, dimsum, yong tau dan kuih tiaw. Makanan kegemaran India ialah biryani, thosai, idli, idiyappam dan sebagainya. Makanan ini dilihat menepati serta mengikuti cita rasa rakyat Malaysia. Ramuan yang digunakan dalam makanan ini adalah bukan daripada makanan biasa sahaja, namun makanan ini kelihatan menarik ketika digaulkan kesemuanya dan menjadi lebih enak jika dinikmati bersama dengan masyarakat yang berminat bangsa ini. Sebagai contoh, roti canai, thosai, roti naan, roti bom, nasi kandar dan banyak lagi. Kedai mama telah wujud di serata tempat, di mana kedai ini menjadi medan pertemuan antara kaum. Fenomena ini akan merealisasikan peribahasa Melayu yang berbunyi bagai isi dengan kuku. Ini kerana di medan pertemuan itu, masyarakat kita akan bersembah dan mengenali antara satu sama lain. Oleh yang demikian, kita dapat memupuk perpaduan serta mengeratkan hubungan silaturahim dan mewujudkan rasa saling menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, pendedahan mengenai makanan-makanan dari pelbagai jenis kaum di Malaysia perlu dititik berat supaya pengetahuan tentang makanan tradisi pelbagai kaum sentiasa diingati oleh masyarakat di Malaysia dalam mencapai keharmonian di negara ini. Di samping itu, adat budaya yang lain ialah perayaan. Antara perayaan ialah Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Kurban, Deepavali, Taipusam, Tahun Baru Cina dan perayaan Kuih Bulan. Pertama, Hari Raya merupakan perayaan yang disambut oleh kaum Melayu. Hari Raya merupakan perayaan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia bagi menandakan berakhirnya bulan Ramadan, di mana umat Islam berpuasa dan beribadat dengan lebih tekun. Hari Raya puasa bermula apabila anak bulan kelihatan dan menandakan bermulanya bulan Syawal, iaitu bulan ke-10 dalam kalender Hijrah Islam. Seterusnya, Taipusam. Taipusam merupakan salah satu perayaan yang disambut oleh agama Hindu. Taipusam adalah antara perayaan agama yang disambut secara besar-besaran oleh penganut agama Hindu di Semenanjung, terutamanya 3 tempat yang sangat terkenal di kalangan penganut Hindu untuk menyambut perayaan Taipusam, iaitu di Batu Cave, Selangor, Kuing, Waterfall, Pulau Pinang dan
dan Sungai Petani Kedah. Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang disambut oleh agama Cina. Nama perayaan bagi orang Cina ini ialah Tahun Baru Cina, atau dalam sebutan bahasa Cina ialah Gong Xi Fa Cai. Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang paling penting bagi orang Cina. Seperti Hari Natal bagi orang Barat, Tahun Baru Cina adalah hari pertama bulan 1 bagi Imlek Cina, tetapi aktiviti perayaan Tahun Baru Cina bukanlah pada hari itu sahaja. Biasanya aktiviti perayaan Tahun Baru Cina berlangsung selama beberapa hari berikutnya. Tahun Baru Cina juga secara umumnya dipanggil Guanyan. Tahun Baru Cina bukan sahaja dirayakan oleh kaum Cina di merata dunia, malah turut dirayakan oleh bangsa Korea, Vietnam, Mongol dan Miao yang dipengaruhi oleh Cindari bagi segi kebudayaan dan keagamaan, maka mereka turut memakai kalender Kumari Cina. Antara kebaikan dalam aktiviti perayaan ini ialah mewujudkan perpaduan kaum di negara. Selain itu, rumah terbuka yang diadakan pada hari perayaan dapat mewujudkan perpaduan kaum di negara kita semasa perayaan. Rumah terbuka bermaksud satu perayaan agama yang disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan untuk memupuk persefahaman dalam kalangan rakyat Malaysia. Amalan kunjung mengunjungi ketika merayakan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepawali dan Hari Natal dapat memupuk silaturahim dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum semasa menghadiri rumah terbuka. Di samping itu, perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia dapat dipupuk menerusi aktiviti hari perayaan ini. Akhir sekali, perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat dapat diwujudkan menerusi kepelbagaian kepelbagaian kaum dan budaya di Malaysia merupakan aspek yang penting untuk mewujudkan perpaduan. Walaupun terdiri daripada latar belakang yang berbeza, namun apabila dikaitkan dengan kebudayaan, semua rakyat boleh menerimanya tanpa mewujud prasangka. Apabila diadakan sesuatu persembahan untuk meraihkan hari kebesaran atau menerima kedatangan orang kenamahan, akan dipersembahkan tarian oleh pelbagai kaum seperti tarian Zapin dan tarian Hinang oleh masyarakat Melayu, tarian Kipas, tarian Singa dan tarian Piring oleh masyarakat Cina, tarian Bharatanatyam dan tarian Kolatam oleh masyarakat India. Persembahan kebudayaan yang unik ini secara tidak langsung dapat menarik minat pelancong asing yang berkunjung ke negara ini. Tegasnya, kepelbagaian kebudayaan yang ada di negara kita dapat mewujudkan perpaduan kaum dan mengenali antara satu sama lain kerana tak kenal maka tak cinta. Yang itu saja isi saya daripada saya. Terima kasih untuk mendengari isi saya. Terima kasih kepada semua yang untuk bagi beberapa ilmu tentang adat budaya. Tambahan pula saya ada sikit-sikit tentang adat budaya pelbagai kaum di Malaysia dapat memupuk perpaduan dan keharmonian antara kaum. Ini ialah sikit-sikit kepentingan macam itu. Okay. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antara bangsa terhadap Malaysia. Menurut kita, Sultan Johor, Sultan Ibrahim bin Al-Mahuran, Sultan Iskandar semangat perpaduan
perpaduan perlu dipupuk di dalam setiap rakyat Malaysia dari bangku sekolah lagi seiring dengan mengukuhkan semangat jati diri di samping memberi keutamaan kepada mata pelajaran sejarah dan menjadikan sistem pendidikan sebagai medium mustahak untuk mengekal perpaduan kaum. Melalui penghanyatan perpaduan serta sejarah negara, diharapkan lahirnya generasi muda yang akan bertindak sebagai warga negara yang matang lagi bertanggungjawab. Selain itu, kepelbagaian antara di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi mengekalkan keukuhan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia dengan masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami pelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesepahaman antara kaum dan agama. Tambahan pula, sambutan pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, Hari Gawai dan Keamatan boleh dijadikan platform untuk mengenali budaya dan adat bersama sesama rakyat sambil memperbarui ikatan persahabatan. Keharmonian demi sesatu ini juga merupakan keunikan yang bukan sahaja memperteguhkan lagi perpaduan antara kaum, malah menjadi penanda aras bagi Malaysia dalam mencapai matlamat sebagai negara yang aman dan harmoni. Misalnya, rumah terbuka bagi setiap satu perayaan diarahkan untuk meraihkan perpaduan kaum yang memupuk amalan siaran menziarahi, saling menolong dan semangat kejiranan sebagai budaya harian kita. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dan mengukur lagi ekonomi negara dengan melibatkan semua kaum dan kegiatan ekonomi. Misalnya dari ekonomi baru yang dilancarkan pada tahun 1970 oleh Tuan Abdul Razak adalah bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbang sosial ekonomi yang mewujud di negara ini. Pelancaran dasar ekonomi tersebut memastikan bahawa taraf hidup masyarakat dapat ditinggikan dalam usaha untuk mencapai kemajuan dan pembangunan negara. Juaraan perbezaan akan terampus dan dalam fungsi ekonomi mengikut kaum dan lahirnya perpaduan ekonomi di kalangan rakyat sambil meningkat lagi taraf pembangunan ekonomi negara. Akhirnya, secara keseluruhan perpaduan kami, kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilangan kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingakan antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejas pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah cerdas negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara akan stabil dan konsisten. Okay, sekian, terima kasih Tuan.